Okey, baiklah. Kelas petani kita akan bincangkan berkaitan dengan tajuk 5.1, 5.2 dan 5.3 bab cahaya. Okey, semasa presentation nanti dan penjelasan yang saya berikan tak jelas, boleh terus interrupt lah. Boleh apa cakap, onkan mic untuk tanya soalan. Sebab saya tak baca chat sebab saya tak baca chat, sebab phone saya tak buka, saya tak akan baca chat lah. So, soalan terus tanya, direct, onkan awak punya mic. Okey, kita akan mulakan dengan soalan objektif dulu lah. Soalan objektif dulu. Okay, soalan objektif. Okay, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Rajah menunjukkan sebuah kolam renang yang kedalamannya ialah 2.1 meter. Ini dalam kedalamannya merujuk kepada dalam nyata lah. D besar. Dalam nyata D besar. Dan dalam ketara yang diperhatikan oleh perenang disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okey, so kalau tengok kat rajah ni, tunjuk 2.1 adalah kedalaman D. Ini 21 ni adalah kedalaman dia. D besar lah. Kalau dalam nyata adalah D besar. D besar. Manakala kedalaman apparent, dalam ketara, apparent depth adalah D kecil. Adalah merujuk kepada D kecil. Okey, dalam ini adalah soalan melibatkan kepada pembiasan. Pembiasan cahaya. Okey, dalam pembiasan cahaya ni ada beberapa rumus ataupun ialah rumus yang berkaitan dengan indeks biasan. Pertama, kita tahu indeks biasan adalah sama dengan sin I per dengan sin R. Okey, rumus yang kedua, N adalah sama dengan hal laju cahaya dalam vacuum bahagikan dengan hal laju cahaya dalam medium. Okey, dan satu lagi N adalah sama dengan dalam nyata per dengan dalam ketara. Okey. Depth, kalau bahasa Inggeris dia akan gunakan D, kalau bahasa Melayu kita boleh gunakan D pun boleh, H pun boleh. H besar dengan H kecil. Tak kisahlah mana-mana. Okey, depth, D besar untuk real depth, D kecil untuk apparent depth. Okey. Benda yang mudah lah kalau untuk indeks biasan ni. Indeks biasan, nilai indeks biasan, indeks biasan. Okey, biasanya nilainya N ni mesti lebih besar daripada 1. Okey, nilainya lebih besar daripada 1. Jadi kalau awak buat calculation, sin I per sin R ataupun C per V, D besar per D kecil ni dapat nilai daripada 1, maksudnya salah. Maksudnya kena tukarlah kedudukan dia. Macam tu je dia punya rumus dia lah, ataupun benda senang nak ingat lah. Nilai indeks biasan nilainya mesti besar daripada 1. Okey, so kita tengok kepada situasi soalan. Okey, kita ambil rumus yang kat bawah ni. So N adalah sama dengan D besar per D kecil. Okey, indeks biasan dah bagi ke belum dalam soalan? Okey, diberikan indeks pembiasan bagi kolam. Okey, indeks pembiasan bagi kolam ni maksudnya N. Nilainya adalah 1.2. Jadi N adalah 1.2 sama dengan D besar 2.1 bahagikan dengan D kecil. So, dalam ketara adalah sama dengan 2.1 bahagikan dengan 1.2. So, tekan kalkulator. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 1.75. Okay, dapat 1.775. 5. Okey. 1.75. Unit ada? Unit meter. Sebab tengok kat sini ada unit. Okey. Boleh
Ini agak senang lah, agak mudah. Cuma kadang-kadang kita ni tak tahu nak letak kat sini rumus ni. Dibesar dengan dikecil ni. Yang ni masalah, kita tak tahu kat mana kita nak letak. Dalam nyata ke atas ke dalam ketara dekat atas. Jadi petuanya awak cuba bahagikan nilai tu mesti dapat N tu lebih besar daripada 1. Contoh kat sini kalau awak letak D kecil per D besar kan. Sama dengan 1.7 bahagi dengan 2.1. So nilainya adalah kurang daripada 1. So maka ini salah. Okey. Begitu juga dengan yang lain nanti Okey. So tak ada soalan kat sini, kita boleh proceed? Boleh. Boleh. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Okey, ini pun ramai dah faham soalan nombor 2. Okey, rajah 3 adalah menunjukkan satu objek. Objek P placed between a concave mirror. Okey, concave mirror ini cermin cekung dan its focal point dan juga titik fokus dia. Okey, so kita tengok pada rajah. Ini titik fokus F. Kemudian ada P. So maksudnya kedudukan P ni adalah kurang daripada F. Kalau kita tengok dalam buku, U ni adalah kedudukan objek. U ni adalah object distance. Object distance less than F. Less than F. F tu apa? F tu kita ukur daripada titik fokus sampailah kepada kutub cermin. Ini adalah F. Okey. So maksudnya P ni adalah kedudukan objek. U adalah object distance. Object distance. Kedudukan objek. Kedudukannya kurang daripada F. Ini adalah cermin cekung. Okey. Kalau yang kelas saya ajar mungkin dia ingatlah. Okey, ini apa yang saya bagi 2F, F. So dekat F ni akan ada satu palang naik ke atas. Di mana saya gunakan kami suka belajar ilmu baru. Okey, ilmu apa? Okey, ilmu sains dan juga ilmu matematik. Okey, jadi objek yang sekarang ni, P ni berada dekat kawasan ni, P kat sini. Okey, so apa P yang ada? Apakah dia punya ciri-ciri dia? B besar, M maya, T tegak. Okey. Apa ciri dia? Maya, tegak, besar. Magnified. So bahasa Inggeris, bahasa Melayunya besar. Maya, tegak. Okey. So kita carilah. Cari dia punya ciri yang macam ni. Apa? Maya, tegak, dibesarkan. Okey, maya, tegak, dibesarkan. So jawapannya C. Okey, visual, upright. Visual, upright, magnified. So jawapannya adalah C. Okey. Tapi kalau P ni, dia ubah kedudukan berada lebih besar daripada F dan juga 2F. Berada F dengan 2F. Yang ni kita kena tengok yang berada di kawasan ni. Okey. K ni kami. Kat sini sukalah. B belajar. Kat sini dekat F ni atas ni ada I. I ni ilmu. Ilmu baru. Okey. Tapi kalau dari segi cirinya K adalah untuk kecil. K kecil. Okay, S untuk yang dekat sini, S ni adalah sama saiz. Okey. Manakala S yang ke atas ni adalah songsang. Okey. N adalah nyata. Okey.
B besar. Okey. Ini satu kaedah lah untuk yang bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris ada satu lagi, boleh digunakan. Okey, ini cermin. Kemudian ada F. Ada 2 F. Kita boleh gunakan read, ris, rim, boom, boom. Okay, read, ris, rim, boom, boom. R ni adalah real, nyata, real. I adalah inverted, songsang. D adalah diminish. Okay, S adalah same size, sama. M adalah untuk magnify. Okay, V adalah untuk visual. U adalah untuk upright. Okay. Dapat kat situ? Okay, boleh. Dapat. Dapat. Okay. Terima kasih. Okey, kita boleh proceed kepada soalan yang berikutnya. Okey. Kalau nak tulis kat chatting chat pun boleh . Saya onkan saya punya phone untuk lihat awak punya komen . Okey, soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya adalah okey, soalan ni kalau tadi adalah cermin cekung. Yang ini adalah cermin cembung. Okey, cermin cembung. Okey, objek P. Sebuah objek P diletakkan di hadapan sebuah cermin cembung. Okey, apakah ciri-ciri bentuk yang terbentuk? Okey, senangnya kalau cermin cembung, objek ni berada di mana-mana, dia punya apa? Image satu sahaja. Iaitu kecil, tegak, maya. KTM. Okey, kecil. Kecil. Tegak, maya. Ini saja kalau cermin cembung. Kalau bahasa Inggeris, boom lah. Visual, upright, boom, wood, and diminish. Okey. Okey, tak apa lah kan. Kecil tu diminish lah. Yang tu visual. Tegak, upright. Okey, so jawapannya adalah D. Okey, yang ni pun ramai dapat jawab. Alhamdulillah. Okey, soalan yang berikutnya. Rajah 5 menunjukkan cahaya P. Cahaya P je kan. Ditujukan ke arah titik O pada satu prisma. Ni kan. Sudut genting C lah. Bagi prisma adalah 45 darjah. Okey, so C adalah sama dengan 45 darjah. Okey, kalau kita lihat kepada rajah yang kat sini. Okey, so cahaya kat sini dia masuk pada sudut 90 darjah. Ni sudutnya dia masuk pada sudut 0 darjah. Sebab apa 0 darjah? Sebab dia masuk pada garis normal. Sudut ni kita kira daripada garis normal. Okey, jadi kat sini 90 juga.
Okay, so kat sini 90. Wow. Maaf ya. Sensitif sikit. Okay, so kat sini dia punya sudut ada 90. Ni adalah segitiga. Segitiga dia punya sudut adalah 180 darjah. Jadi kita tolak dengan 90 darjah sudut tegak. Kemudian sudut kat bawah ni 45 darjah. Jadi sudut yang berada dekat sini adalah 45 darjah. Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi, sudut 7 kita kena kira daripada garis normal. Ini garis normal lah. So garis normal, sudut 7 ni adalah samaan dengan 45 darjah. Okey. I sudut 7 adalah sama dengan 45 darjah. Sudut gentingnya pun sama 45 darjah. Jadi ini melibatkan kepada total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay, kenapa pantulan dalam penuh? Sebab kita lihat cahaya yang dalam ni. Cahaya dalam ni, buka pen sikit. Okey, cahaya yang dekat dalam ni, dia daripada kawasan yang lebih tumpat nak bergerak kepada kawasan kurang tumpat. Ni lebih tumpat, nak pergi ke kawasan kurang tumpat. Okey. Mana kalau kat sini kita belajar tentang total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh, dia ada dua syarat. Syarat pertama, cahaya bergerak dari kawasan tumpat ke kawasan kurang tumpat. Okey, ini syarat pertama. So cahaya ni mematuhi syarat pertama dah. Okey, syarat yang kedua, sudut 7 mesti lebih besar daripada sudut genting. Barulah dia boleh terpantul ke dalam. Okey, tapi situasi sekarang, sudut 7 dia sama dengan sudut 7 adalah sama dengan sudut genting. Okey, apa maksud sudut genting? Maksud sudut genting ialah sudut biasa. Okey. So maksudnya apabila sama, sudut biasan mesti 90 darjah. So mana kat sini sudut biasanya 90 darjah? Sinilah sudut biasa 90 darjah. Oops. Okey, so jawapannya adalah B. Okey, macam mana nak jadi A? Kalau nak dapat A, I-nya mesti lebih besar daripada 45 darjah. Macam mana kalau nak dapat C? C ni kalau I-nya adalah kurang daripada 45 darjah. Kalau sudut 7, sudut 7 ni kita kira kat sini. Apa lagi yang bagi nampak ni? Warna purple. Ni kita nak kira sudut. Sudut 7 tu kita kira daripada garis normal pergi kepada sinar 7. Itu sudut 7. Okey. Kalau sudut 7 ni kurang daripada 45, kita akan dapat jawapan C. So D ni tak ada ni. D ni sebagai nak kelirukan awak je lah, pengganggu kita panggil. Okey. Okey, ya, I itu adalah sudut 7. I adalah sudut 7. C adalah sudut genting. Okey, next ke soalan seterusnya. Okey, soalan 6, rajak 6 menunjukkan cahaya terbias oleh medium P. Okey. Satu sinar daripada udara masuk kepada satu medium P.
Okey, berapakah indeks pembiasan bagi medium P? Okey, kat sini dia dah minta indeks pembiasan. Kita tahu indeks pembiasan adalah sama dengan sin I per dengan sin R. Okey, sin I ni apa? Kita nak merujuk kepada sudut di kawasan kurang tumpat. Okey, kat bawah ni ada sudut kawasan lebih tumpat. Ini kena hati-hatilah kena hati-hati. Sebab kadang-kadang kalau dia bertukar contoh kat sini lah. Dia bagi satu sinar daripada kawasan P pergi kepada kawasan udara. So kita akan nampak kat sini I. Atas ni R. Tapi apabila kita nak masukkan dalam situasi, dah salah dah. Dalam situasi, maksudnya kita akan gunakan kalau situasi ini adalah N sama dengan sin R per dengan sin I. Sebab yang atas ni kita merujuk kepada sudut yang berada di kawasan kurang tumpat. Manakala yang di bawah ni adalah merujuk kepada sudut yang berada di kawasan lebih tumpat. Ataupun cara mudah tadi, petua yang saya berikan pada awal tadi, kalau awak bahagi atas dengan bawah, awak tersalah letak sudut. Sin I awak guna rumus sin I per sin R. Dan awak gunakan situasi kat bawah ni. Situasi kat bawah ni, kalau awak kira dapat kurang daripada 1, maksudnya salah lah awak punya sudut tadi. Ya, kita kembali semula kepada soalan lah. Mula kepada soalan. Okey, jadi N adalah sama dengan sin. Okey, I ni apa? I ni ada sudut 7 dia. Ni I. Tapi dia bagi sudut dekat bawah ni. Sudut kat bawah ni tak boleh terima. Kita kena kembali kepada prinsip asas, iaitu sudut mesti dikira daripada garis normal pergi kepada sudut mesti dikira daripada garis normal. Okey, so kena garis normal, gerakkan pergi ke sinar 7. Okey, so bawah 90 darjah, tolakkan dengan sudut yang dekat bawah 45 darjah. So kita akan dapatlah sudut I adalah sama dengan 45 darjah. So sin 45 darjah bahagikan dengan sin, kat sini berapa pula? Dia bagi kat sini 122 sampai kat sini 90. So berapa yang kat sini? Jadi boleh gunakan 180 tolak dengan, bukan 180, berapa? Okey, 122 darjah tolakkan dengan 90 darjah. So dapat bakinya adalah 32 darjah. Betul ? So kat sini adalah 32 darjah. 32 darjah. Campur dengan 90 kat sini . So akan dapat 122. So sin 32 darjah. So bersamaan dengan, tekan kalkulator. Okay, sin 45 bahagi dengan sin 32. So bersamaan dengan 1.333. Ya. Kalau pilihan jawapan tu kurang daripada 1, maksudnya auto salah kan? Salah lah. Confirm salah yang tu. Sebab dia kat sini dia beranggapan dah tahu dah awak akan tekan sin 32 per sin 45. Macam tu dia akan bagilah jawapan yang macam tu. So refractive index ni nilainya mesti lebih besar daripada 1. Itu je kena ingat. So B dengan C ni, A dengan B tu memang dah salah. Jadi jawapannya adalah D.
Okey. Okey, seterusnya soalan yang berikutnya. The speed of light in vacuum. The speed of light in vacuum. Okay, so ni adalah merujuk kepada C. 3 sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 ms power of negative 1. So what is the speed of light travelling in the medium? So nak cari V. Nak cari V. Indeks biasan 1.78 ni adalah merujuk kepada N. So N adalah sama dengan 1.78. C adalah sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 ms kuasa negatif 1. Nak cari V. So seperti mana rumus awal yang saya dah berikan pada awal tadi, indeks biasan N adalah sama dengan C per V. So gantikan nilai 1.78 sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 ms power of negative 1 bahagi dengan V. So V sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan 1.78. So bersamaan dengan 1.69 darab 10 kuasa 8 ms kuasa negatif 1. Okey, betul lah Alia? Okey, betul. So jawapannya B. Okey, so ni soalan yang direct lah. Ni kira soalan direct, soalan senang yang tidak perlukan kepada fikir banyak sangat. Sebab kalau rumus N sama dengan C per V ni ada dalam soalan. Ada dalam soalan. Okay, soalan berikutnya. Rajah 7 menunjukkan cahaya P. Cahaya P ditujukan kepada O. Inilah cahaya P. Tuju kepada titik O pada sebuah blok kaca separuh bulat. Okay, indeks pembiasan cahaya adalah 1.5. Indeks pembiasan kaca N adalah sama dengan 1.50. Sudut 60. Okey, sudut 60 kan. So dia akan pergi ke mana? A ke B ke C ke D. Jadi kita tak tahu. So sekarang pertama kita cari berapa dia punya. Pertama cari sudut genting C. Sudut genting. Macam mana nak cari sudut genting? Rumusnya apa? N adalah sama dengan 1 per sin C. Okey, nilai kita dah tahu 1.50 sama dengan 1 per sin C. So C adalah sama dengan sin kosen 1 per 5. So dapat apa? Anda bagi yang dah bagi. Dapat apa? Dapat 41.8 darjah. Okey. So C adalah sama dengan 41.8 darjah. Okey, sudut dekat sini I-nya adalah sama dengan 60. I adalah sama dengan 60 darjah. So I adalah lebih besar daripada C kan. So apabila I lebih besar daripada C, maka apa yang akan berlaku? Total internal reflection occur. Pantulan dalam penuh berlaku. So mana A, B, C ni yang pantulan dalam penuh? Yang pantulan dalam penuh adalah A. Okay, C pembiasan. Okay. B berlaku apabila sudut tuju sama dengan sudut genting. A berlaku apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. D ni salah lah. D ni confirm salah. D ni berlaku jika bergerak, D ni pembiasan. D ni berlaku pembiasan jika daripada kawasan kurang tumpat bergerak kepada kawasan lebih tumpat. Tapi situasi ni kita tahu bahawa blok kaca ni lebih tumpat. Udara kurang tumpat. So D ni confirm salah.
Tapi kalau dia nyatakan bergerak daripada kawasan kurang tumpat pergi kepada kawasan lebih tumpat, A ni confirm salah. Macam tu pula. So kena baca soalan tu betul-betul lah. Tapi dalam situasi yang macam ni kita akan anggap bahawa blok kaca adalah kawasan yang lebih tumpat berbanding dengan kawasan udara. Okey. Bila B berlaku apabila nilainya I adalah sama dengan 41.8. Barulah dia boleh jadi B. Okey, Izzatul? Okey, soalan yang berikutnya. Rajah 8 menunjukkan sinar cahaya dipantulkan di antara dua cermin. Okey, so kat sini ada dua cermin. Okey, saya yang pertama lah. Saya pertama dia bergerak pada sudut, dia bagi kat sini sudut 50. Tapi kena ingat, sudut mesti kita ukur daripada garis normal. Pergi ke garis normal pergi ke daripada garis normal pergi kepada sinar 7. So berapa dia punya nilai kat situ? Sudut tepat 90 darjah. 40 dengan 50 darjah. Jadi kat sini adalah 40 darjah. So kalau pantulan, sudut 7 sama dengan sudut pantul. Ni hukum pantulan. So kat sini R ni pun adalah sama dengan 40 darjah. So dalam ni tetap 50 darjah. So kawasan yang saya shadowkan ni adalah segitiga. Kalau segitiga sudut dalamannya berapa? 180. Pandai. 180. Kena kita tolak sudut-sudut yang ada kat sini. Tolak dengan 50, tolak dengan 120. Maka dapat 10 sahaja. Sudut yang kat dalam ni 10 sahaja sudut. Nilai sudutnya 10 darjah. Jadi berapa sudut kat atas ni? Jadilah 80 darjah. So theta ni adalah sudut pantulan. Sudut pantulan sama dengan sudut 7. Jadi apabila sudut pantulan sama dengan sudut 7, so R ni adalah juga sama dengan 80 darjah. Dapatlah D. Okey. Oh, matematik semua laju kan jawab ke sini kan. Go. Okey, soalan yang berikutnya. Okey, tengok soalan yang melibatkan kepada satu cahaya merambat dalam satu kabel gentian optik. Okey, nampak sahaja gentian optik ni merujuk kepada pantulan dalam penuh. Total internal reflection. So kena ingat juga kat sini mesti ada syaratnya. Yang pertama tadi dari kawasan lebih tumpat kepada kawasan kurang tumpat. Yang kedua I lebih besar daripada C. Okey, antara yang berikut manakah mengaitkan hubungan antara ketumpatan bahan X dan juga bahan Y? Okey, mana tumpat So kita nak yang luar tumpat ke yang dalam lebih tumpat dalam situasi yang macam ni? Okay, sebab cahaya ada kat dalam. Cahaya ni kalau kita tengok kepada gentian optik, okey, maklumat kat sini maklumat kat dalam ni. Okey, so ada beberapa lapisan sebenarnya. Okey, so kita nak lapisan yang dalam ni adalah kawasan lapisan yang lebih tumpat. Manakala lapisan yang lebih luar dia adalah kurang tumpat. Jadi kalau kita tengok kepada material yang ada kat sini, Y ada kat dalam. Y tu ada kat dalam. Okey, semula lapisan dia. Dalam ni adalah Y, kat luarnya adalah X. So apabila kat dalam ni ada maklumat, kita tak nak dia terlepas. Kita nak pergi kepada syarat yang pertama ni. Sinar mesti daripada kawasan lebih tumpat kepada kurang tumpat. Jadi maksudnya material Y, ketumpatan material Y adalah lebih besar daripada ketumpatan material X. Barulah dia boleh menghasilkan pantulan dalam
dalam penuh. So mana jawapan dia? Jawapannya adalah B. Okey. Okey, kita proceed deh. Okey, soalan yang berikutnya. Rajah 11 menunjukkan sebuah objek diletakkan pada jarak U. Pada jarak U. U adalah objek distance dari sebuah cermin cekung. Okey, cermin cekung, concave mirror. Sebab untuk concave mirror ni ada beberapa ciri yang awak kena ingat. Ada 5 ciri. Ada 5 ciri. 5 ciri itu bergantung kepada kedudukan objek dengan cermin. Okay, kalau convex mirror ataupun cermin cembung hanya ada satu sahaja ciri walau di mana pun objek tu berada. Okey. Diberi panjang fokus, F-nya adalah samaan dengan 15 cm. Di antara berikut manakah menunjukkan ciri-ciri imej yang terbentuk pada dengan betul untuk U 10 cm, 20 cm, 30 cm dan juga 40 cm. Okey. Situasinya macam ni je. Ada ni. Okey, ni ada cermin. Kemudian sini ada C. Maaf, ni ada F. Kemudian ada 2F. Okey, F-nya berapa? 15. Jadi kalau 2F, 2 kali F. 15 darab 2, 30. Okey, situasi yang pertama. U berada pada 10. Maksudnya U ni berada kurang daripada F. Ni 10 cm. Kalau 10 cm, tengok kepada nota yang awal tadi, kat sini adalah visual upright magnified. Visual upright magnified. Ada tak kat sini? Maya tegak dibesarkan. Maya tegak dibesarkan. So ni betul kan? Okey, kita tengok B pula. B ni 20. 20 ni berada antara 15 dengan 30. Jadi apa sifat kat sini? Rim. Real. Nyata. Inverted. Songsang. M magnified. Kat sini dia tulis apa? Visual. So dah salah. Sebab untuk 20 ni dia mesti real. So dah sini dah salah, maka ni semua salah. Okay, tengok pula pada C, 30. 30 ni berada kat sini lah. Okay, kalau pada 2F, kita dapat tadi RIS. Real, inverted, same size. Real, betul. Dekat jawapan, real, betul. Mana? Real, betul. Upright yang salah. So bila salah jugalah yang C. D pula. D lebih besar daripada ni D, ni 40. Lebih besar daripada 2F. Apa yang kita dapat kat sini? Read kan? Read, real, inverted, diminish. Real, inverted, diminish. Real, inverted, diminish. Oh, betul juga D. Ada 2 jawapan kat sini. Okey, so jawapan kat sini ada 2 jawapan. Nyata, songsang dan dikecilkan. Okey, A dengan D. Setuju Cikgu. Ni kalau dalam exam tak hafal, kena lukis kan? Lukis untuk dapatkan gambaran. Okey. Tak apa yang jawab D tu salah, nanti saya betulkan jawapan dia. Dapat markah naik nanti sikit. Dah jawab dalam online tu kan. Okey. Jadi kalau dalam exam nak bagi nampak kedudukan je, awak kena lukis lah. Macam yang saya buat ni. Saya tunjukkan. Lukis untuk dapatkan gambaran kat mana kedudukan objek tu berbanding dengan dia punya titik fokus dia. Kalau tak buat ni, tak dapat gambaran kan kat mana kedudukan dia.
Okay, ada soalan lain? Wah, kenapa ni Adriana? Patutlah salah je. Okay, soalan yang berikutnya, soalan nombor 12. Ini berkaitan dengan pantulan pada cermin satah. Okay, Rajah menunjukkan seorang budak lelaki berdiri 10 meter dari cermin satah. So kat sini cermin satah, kita kena tahu bahawa kalau cermin satah, jarak objek sama dengan jarak image. U, jarak objek sama dengan jarak image. U adalah jarak objek, V adalah jarak image. Okey. Ni salah satu ciri lah. Ciri lain untuk plane mirror, sama saiz. Okey, songsang sisi. Laterally inverted. Kena nyatakan, dia tak boleh songsang saja. Kalau songsang saja salah. Untuk plane mirror kena nyatakan songsang sisi. Kena lebih spesifik lah. Laterally inverted. Okay, ciri yang lain visual. Ciri yang lain adalah visual ataupun maya. Okay, kalau 10 kat sini, image dia akan jadi 10 lah juga. Okay, so jarak objek pergi ke image akan jadi 20 meter. Okay, tapi situasi sekarang, berapakah jarak budak lelaki dengan imejnya selepas bergerak 3 meter ke belakang? Dia bergerak 3 meter, maksudnya tambah lagi 3 meter. So total kat sini adalah bersamaan dengan 13 meter. So kat sini pun akan tambah juga 3 meter. So ni ada dia seorang kat sini, betul pergi kat ujung ni. So jaraknya adalah bersamaan dengan 26 meter. Okey, berapakah jarak di antara budak lelaki dengan imejnya selepas dia bergerak? So kena tambahlah, 13 campur 13 dapat dengan 26. Budak dengan imej dia. Ini objek budak, imej budak. So sama kalau bergerak ke belakang 3, image semua akan bergerak ke belakang 3 juga. Ini pun kena berhati-hati, kadang-kadang tersalah. Kadang-kadang yelah, pelajar ni dia dah fikir dah bergerak ke 3 meter. Kat sini pun dia akan kurangkan. Dah 10. Bergerak lagi 3 ke depan, dapat 7. So salah. Kat luar dia bergerak ke belakang. Pergi ke kiri. Dalam cermin dia akan pergi ke kanan. Itu kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Soalan yang berikutnya, ini pembiasan cahaya juga. Kita banyak bincang pembiasan untuk hari ini. Okay, sinar cahaya directed to water of the refractive index 1.33. So maksudnya N adalah sama dengan 1.33. Okay, dia tak ada unit hati-hati, tak ada unit. So berapakah sudut biasan? Berapakah sudut biasan R? So cari berapakah sudut dia punya sudut 7. So I sama dengan 90 tolak 28 sama dengan 62 darjah. So N adalah sama dengan sin I per dengan sin R. Sin I adalah sama dengan, gantikan. Dalam exam penggantian ni, kalau soalan yang melibatkan kertas 2, masukkan nilai dalam rumus, dapat 1 markah. Rumus ni tak ada markah pun. Rumus tak ada markah. Ada markah adalah pada penggantian.
Kalau penggantian betul akan dapat 1 markah. Okay, N adalah 1.33. Sin I adalah 62 darjah. Okay. 90 tolak 28. Okay. So perkan dengan sin R. Okay, so susun semula dia punya rumus sin R sama dengan sin 62 perkan dengan 1.33. So R adalah sama dengan inverse sin 62 darjah perkan dengan 1.33. So akan dapat jawapannya. Berapa jawapan? Dah kira ke belum? Dapat B ya. Kita akan kira kat sini 41.6 darjah. So kat sini tak ada jawapan dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita bundarkan kepada yang terhampir. Okay. Ni kalau dalam soalan objektif kita ambil terhampir lah. Kalau dalam exam, dalam kertas 2 kita tak boleh bundar kan. Kalau kita perlu tinggalkan dalam sekurang-kurangnya satu tempat perpuluhan. Untuk degree ni, untuk sudut. Okay, next. Okay, hampir sama. Rajah ni nampak hampir sama. Rajah nampak hampir sama. Okay, tapi apa yang dia nak dalam soalan ni? Rajah 18 menunjukkan lintasan cahaya yang dipancarkan ke dalam sebuah kaca plumbum. Okey, maksudnya cahaya ni daripada udara, dia nak masuk pergi ke dalam ni. Okey. Dia minta berapakah sudut genting? Lahai. Berapakah sudut genting? Jadi pertama kita cari dia berapakah dia punya indeks biasan. Pertama cari indeks biasan. Cari indeks biasan. Kenapa nak kena cari indeks biasan? Sebab kita tahu bahawa N adalah sama dengan 1 per sin C. Nak cari C ni, kita nak cari C. Nak cari C kita kena tahu berapa indeks biasan dia. Okay. So kita buat langkah yang mudah dulu. Cari indeks biasan. So indeks biasan adalah sama dengan 1 per sin I per dengan sin R. So I yang berapa? Tengok kat sini lah. Ni I. 65. Berapa? 65. 65. Okay, so sin 65 bahagi dengan sin 35. So kita akan dapat dia punya indeks biasan. Berapa indeks biasan? Satu 1.58. 1.58. Okey, 1.58. Okey, indeks biasan 1.58. So 1.58 ni kita masukkan dalam rumus yang ada ni. So 1.58 sama dengan 1 per sin C. So C sama dengan inverse sin bagi 1 per 1.58. So kita akan dapat dia punya sudut genting. Okay, berapa nilai sudut genting? .3 darjah. So kat sini tak ada perpuluhan. So kita ambil yang terhampir. Okey, yang ni kira panjang lah sikit. Jalan kerja kira panjang. Tapi kalau dah advance, boleh sahaja terus gunakan sin I per dengan sin R sama dengan 1 per sin C. Kita dah gabungkan. So bolehlah guna ni kalau dah mahir, boleh gunakan yang saya letakkan ni. Kalau tak ada, buatlah satu-satu.
Tak faham lagi buat salah satu, akan dapat jawapan yang sama lah. Sebab ni kan sama juga N kan. Semua sama dengan N. N sama dengan 1 per sin C. N juga adalah sama dengan sin I per sin R. So kalau tak nak cari N, terus guna yang saya kotakkan. Pun tidak jadi masalah. Okey, soalan yang terakhir saya rasa ni untuk objektif. Okey, rajah 20 menunjukkan sinar 7 ke dalam sebuah prisma pada titik O. Yang indeks pembiasan bagi prisma tersebut ialah 1.5. Jadi dia bagi kat sini 1.5 N 1.5. Ini dalam prisma. So kita kena cari dia punya sudut genting. Cari sudut genting. Kenapa nak cari sudut genting? Sebab kita nak tahu dekat dalam ni akan berlaku pantulan dalam penuh ataupun tidak. Itu sebab dia. Ya. So rumus tadi dah ada, jadi sin C sama dengan sin inverse 1 per 1.5. So ini akan dapat 41. Siapa dah kira? Kita dapat 41.8. So sini dapat 41.8 darjah. Sudut genting adalah 41.8. Okay, tapi kita masuk kat sini berapa dia punya sudut dia? Sudut kat sini adalah 45 darjah. Kenapa 45 darjah kat sini? Okay, sebab ini adalah segitiga bersudut tepat. Dan juga kaki sama. So apabila sini 90, bawah ni 45, so ke atas ni akan jadi 45 juga. Sini pun akan jadi 45. 90. 45, sini akan jadi 45 juga. So 45 sini pun akan jadi 45. So 45 ni maksudnya I-nya adalah lebih besar daripada C. Sebab I-nya adalah 45 darjah, lebih besar daripada C 41.8. So kat sini akan berlaku pantulan dalam penuh. Okay, so cari yang bentuk yang macam ni. C dah salah. B dia keluar. C dia pantul ke sana pula, salah. So jawapannya adalah A. Okay. Ini pantulan dalam penuh. So kat sini kita, kenapa boleh ke belakang? Kita assume lah. Kat sini pun sudutnya adalah 45 darjah. Tadi dia boleh keluar. Ini digunakan untuk binocular binocular. Binocular dia akan gunakan prism yang bentuk macam ni. Cikgu? Ya. Bukan prisma pantulan dalam penuh. Prisma pantulan dalam penuh. Prisma ni, cahaya tu mungkin berlaku pantulan dalam penuh, mungkin tidak berlaku pantulan dalam penuh. Nak pastikan dia berlaku dalam pantulan dalam penuh, kita kena tahu dulu berapa dia punya sudut genting dia. Ni, cari sudut genting. Dan jika kita lihat sudut 7 ni lebih besar daripada sudut genting, barulah dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Kena ingat, kalau tidak semestinya, kadang-kadang dia ada bagi segitiga. Segitiga yang tak sama. Ni 90. Bawah ni 60. Atas ni 30. Situasi yang macam ni berbeza. Okay, kita akan dapat sudut 7 berapa kat sini? Sudut 7 hanya 30 je. So apabila sudut 7 kurang daripada 30, dia tak boleh berlaku pantulan dalam penuh. Maka dia akan berlaku pembiasan. Ni antara risiko-risiko yang biasa pelajar ataupun calon SPM ni dia terkeliru lah. So kena berhati-hati dengan prisma yang dibekalkan. So prisma ni kita panggil prisma, kalau nak bina binocular, letakkan sahaja prisma 45
9045. Dia akan tulis macam tu. Kalau guna yang selain daripada 45, 90, 45, kita akan reject lah, kita akan salahkan. Sebab macam ni saya tunjuk sebab kalau selain daripada 45 tu, dia akan menyebabkan cahaya tu boleh berlaku pembiasan. Kerana sudut 7 tu kurang daripada 41.8. Tapi berhati-hati juga dengan indeks biasan. Kadang dia bagi juga bentuk 45, 90, 45, tapi indeks biasan pula yang dia ubah. So sebab tu saya buat step pertama, kita cari dulu berapakah sudut genting bagi prisma tu. Supaya kita boleh nak tahulah boleh berlaku pantulan dalam penuh ataupun tidak boleh berlaku pantulan dalam penuh. Sudut genting dekat mana kalau dekat prisma? Sama juga macam sebelum ni. Padam dulu. Okey, kembali semula kepada takrifan sudut genting. Adriana, sudut genting adalah sudut 7. So kalau dalam situasi ni, inilah. Kat sini. Ni adalah sinar 7. So sudut 7-nya kat sini. Ni sudut 7. Okey. Sudut 7 adalah sama dengan, contoh sudut 7 kat sini adalah 45 darjah. Okey. Sudut gentingnya adalah sama dengan 45 darjah juga. So apabila sudut 7 sama sudut genting, dia akan jadi, garis tu macam mana? Garis tu dia akan berada pada boundary ni. Akan ada pada boundary. Macam ni, tengok C. Tengok C. Okey. Tengok sini. Kita anggap sudut 7-nya adalah sama dengan C. So kalau sudut 7 sama dengan C, dia akan dapat pada boundary ni. Boleh Adriana? Okey, sudut genting. Sudut genting tu adalah sudut 7 dia. Okey, yang C ni menunjukkan bahawa sudut 7 sinar ni adalah sama dengan sudut genting. Okey, Adriana, harap jelas. Cikgu. Ya, saya. Kalau I tu kurang daripada C, dia akan jadi macam B lah kan? Okey, kalau I kurang daripada C akan jadi B, betul. Okey. Tapi B ni pun salah ni. Sepatutnya dia akan terbias ke bawah. Sebab daripada lebih tumpat kepada kurang tumpat, dia akan menjauhi garis normal lah. Sepatutnya ke bawah ni. Ingat semula tu pembiasan. Kalau sinar daripada lebih tumpat kepada kurang tumpat, dia akan menjauhi garis normal. Okey. Kalau I lebih besar baru pantulan penuh. Ya, betul. Okey, habis untuk soalan sub objektif. Okey. Ada apa-apa persoalan lagi? Untuk soalan objektif? Sebelum kita pergi tengok sedikit berkaitan dengan soalan struktur lah. Okey. Ambil gambar sikit, tengok kehadiran. Okey. Kalau yang D tu macam mana tiba-tiba jadi macam tu? D tu apa, kita dalam soalan ini kita bagi pengganggu lah ni. Ni pengganggu ni.
Okey. Kita ingat semula Kalau ni ada segitiga. Kalau cahaya tu dia bergerak terus ataupun tegak ataupun selari dengan garis normal, dia akan bergerak lurus. Ada cahaya bergerak, dia masuk kat sini pada garis normal, dia akan bergerak lurus je lah. Sampai ke ujung ni ada sudut. So kita kena buat garis normal dulu. Kat sini dia boleh berlaku sama ada boleh berlaku pantulan dalam penuh ataupun boleh berlaku pembiasan. Kalau sudut kat sini 45 contohnya, dia akan jadi pantulan dalam penuh. Ya. Oh, tak nampak. Okey. Semula. Maaf. Tak present. Okey. Adam. Okey, kita tengok kat sini Contoh kalau cahaya ni bergerak ke sini dan dia masuk adalah pada garis normal kan. Kalau masuk dalam garis normal, dia akan masuk terus. Okey, so sampai kat sini kita kena buat garis normal. So kalau kita tengok kat sini, kalau sudutnya lebih besar daripada kita kira tadi C adalah sama dengan 41 kan. Kalau nilainya lebih besar daripada 41, ni dapat 45 lah. Ni dapat 45. So dia akan mengalami pantulan dalam penuh. Tapi kalau dia masuk macam ni, so sengit, buat garis normal dulu. Lepas tu tengok pembiasan. Kita buat garis normal lagi. Tengok sudut kat sini. Sudutnya kurang daripada 45. Dia akan mengalami pembiasan ni keluar. So cahaya masuk tu mempengaruhi lah. Sebab ada pelajar tanya saya, cikgu kenapa tak boleh ke kita buat eksperimen kalau untuk pantulan dalam penuh ni? Biasa belajar guna semicircular kan. Tak boleh ke kalau kita buat eksperimen guna blok? Jawapannya boleh. Tapi bezanya macam ni lah. Kalau yang guna semicircular, cahaya kita bagi macam mana pun dia tetap masuk lurus. Tapi untuk blok ni, dia tak sama. Sampai kat sini dia akan mengalami pembiasan. So kat sini dah jadi masalah lah. Masalah untuk kita uji. Pantulan dalam penuh tu sukar berbanding dengan semicircular. Sebab ni kita kena tengok kat dalam ni dulu. Macam mana? Dia bukan terus lurus macam ni tak? Sebab dia mempunyai medium yang berbeza. Kalau semicircular dia akan masuk pada, sebab semicircular, semicircular ni maksudnya cahaya tu dia akan masuk terus pada garis normal kat sini. So cahaya kat sini dia akan terus. Kalau segitiga lah, contoh segitiga lah. Kalau cahaya kat sini, dia tak boleh bergerak terus. Sebab medium yang berbeza. Jadi dia akan terpesong sikit. Itulah beza dia. Tapi kita boleh guna dua-dua. Nak guna semicircular boleh, nak guna segitiga boleh, nak guna blok boleh, triangle square boleh. Cuma agak complicated lah kalau kita nak dapatkan bacaan. Okey, kita terus kepada soalan subjektif. Mungkin dapat dalam 2 soalan pun cukup lah soalan subjektif ni. Kita habiskan kelas pada pukul ke-5 lah 2 jam je. Sepatut 3 jam kan. Okay. Okay, semua ada ke? Dah ada yang dah print? Ada print boleh buat sama-sama.
Okey, rajah 1 menunjukkan satu sinar cahaya ditujukan secara normal ke sisi AB. Okey, ini saya AB. Okey, prisma kaca diberi bahawa indeks pembiasan bagi prisma itu ialah 1.5. Okey, so N adalah sama dengan 1.5. So kat sini kita macam biasalah, kita kena cari dia punya sudut genting. Okey, kita dah kira tadi so sudut genting berdasarkan kepada pengiraan yang asal tadi sin sekejap, saya tulis sikit kat sini. Oh, hang. Okey, hang pula. Hello? Okey ke? Okey cikgu, okey. Ya, saya punya laptop ni hang. Sekejap. Hang. Tak dapat nak teruskan ni, macam ni. Bunyi apa ni? Tunggu sekejap masalah sikit. Oh. Okey, rasanya kita boleh teruskan. Okey, boleh teruskan. Kalau teruskan kita kena tutup dulu ni. Tak apalah, kita sambung lain kali boleh? Boleh cikgu. Boleh, boleh. Boleh, Boleh je. Syok. Allah. Sebab semua hang. Tak apa. So insyaAllah kita jumpa pada kelas yang berikutnya nanti. Kita akan sambung dengan Kanta. Dan kita akan masukkan sikit pembincangan hari ini dan juga dengan Kanta. Okay, so saya harap kita kalau ada yang awak tengah ni, awak boleh stopkan record tu. Stopkan record. Stopkan record. Saya memang tak boleh buka dah ni. Itu saja. Saya boleh switch screen.